Dan bagi orang yang merantau di antara negara, kita juga dapati ada prosedur yang tidak boleh kita elakkan. Yang prosedur itu sama ada kita memenuhi dia dan kita dibenarkan masuk. Kiranya syarat yang ditetapkan itu tidak dipenuhi, bagaimanapun kita buat, kita tidak dibenarkan masuk. Okey, iaitu identiti kita, siapa kita yang akan menentukan kemasukan kita ke dalam satu kawasan, yang kawasan itu di bawah naungan sesuatu kerajaan tempatan atau kerajaan negara. Okey, yang contohnya minggu depan keluarga kita akan pergi ke Sabah, dan kerana kita adalah orang Semenanjung, bagaimana cantik saya pun, bagaimana handsome suami saya, tidak boleh kita kata saya nak duduk di sini selama-lamanya. Pasti ada prosedur yang menetapkan syarat yang patut kita ikuti. Kita cuma boleh berada di tanah Sabah untuk sekian waktu sahaja. Berbezanya dengan orang-orang tempatan Sabah, Sarawak, mereka boleh di tempat mana mereka boleh masuk sahaja. Itu yang membawa dan menekankan identiti siapa kita, menentukan kemasukan kita ke dalam satu kawasan yang di bawah naungan sesuatu kuasa atau kerajaan. Dan kita semua, tidak kira kita siapa, tidak kira kita daripada warga negara manapun, tidak kira kita berkulit hitam, gelap, tidak kira kita berkulit kuning atau putih, kita pada penghujung riwayat kita di dalam hidup ini ada dua suara yang bakal menunggu kita. Kita tidak boleh dielakkan. Dan dua suara ini ditulis oleh dalam Alkitab supaya kita berwaspada dan supaya kita berjaga-jaga, seperti Tuhan Yesus yang menasihatkan kita supaya kita sentiasa sebagai orang yang telah ditebus daripada dosa kita. Hendaklah Tuhan Yesus berkata, berwaspadalah dan bersedia, berhati-hati dan berjaga-jagalah dan giat dan rajin berdoa, kerana Tuhan Yesus tahu ada sesuatu yang mungkin akan mengganggu kemasukan kita ke dalam kerajaan Allah. Okey? Dan suara itu, satu suara adalah aku tidak mengenal kamu. Dan di hadapan kita mungkin kita akan ditemukan dengan satu pintu tertutup. Dan suara yang lagi satu, kita akan disambut dengan pintu yang terbuka, dan suara yang penuh penyayang akan berbicara kepada kita, marilah hai si Erna yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia disediakan. Jadi ada dua suara dan juga ada dua bentuk pintu yang bakal menunggu kita. Dan kita dalam tulisan Alkitab, pembaca yang penulis itu menghalakan bukannya orang duniawi, bukan orang yang belum kenal Tuhan Yesus, malah orang yang telah kenal Tuhan Yesus. Tulisan Matius bertuju kepada orang-orang yang telah percaya dalam Tuhan Yesus. Dan kita ingin meninjau lebih teliti, kenapa saya telah menjadi anak Tuhan, kenapa saya telah melafazkan kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus, kenapa masih ada lagi dua suara yang menunggu saya, dan ada dua kesudahan yang bertentang satu sama lain dan yang langsung berbeza di antara satu sama lain yang akan menunggu saya. Dan doa kita, biarlah Allah Bapa, biarlah kami semua disambut dengan pintu terbuka dan kami semua masuk ke kerajaan Allah. Amin. Itu adalah doa kita. Kita sebagai seorang anak Tuhan, kita doa bakal kita semua kita boleh berpesta di sana. Kita boleh makan babi hutan, mungkin ada sana bersama-sama. Okey? Dan marilah kita mula
Di dalam dunia ini, setakat saya cek banci setakat Januari 2023, populasi manusia di dalam dunia ini telah menjangkau lebih daripada 8 bilion orang. Tetapi dalam mata Tuhan cuma ada 2. Di antara 8 bilion, dalam mata Tuhan hanya nampak ada 2 golongan. Dan di antara 2 golongan ini, Tuhan dalam Alkitab yang menyebut orang duniawi dan orang surgawi. Dan juga di antara 2 orang ini, kita juga tahu bahawa tidak ada yang perantaan. Di dalam kampung saya, kampung saya di Rantau Panjang, iaitu bandar kecil di sempadan Malaysia dengan Thai, kita sentiasa berjumpa dengan orang yang memegang 2 kewarganegaraan. Di antara kawan saya pun ada 2 kewarganegaraan dalam satu orang. Dan ini telah menjadi satu fenomena yang begitu biasa untuk orang-orang yang tinggal atau yang merantau di antara Sungai Golok dari Thai dan juga Rantau Panjang daripada Malaysia. Apabila mereka ingin menikmati keistimewaan atau kesenangan, contohnya mereka nak pam petrol yang murah. Mereka nak pam petrol yang murah kerana kerajaan Malaysia telah subsidi harga petrol. Orang yang sama akan tunjukkan MyCard mereka dan pasport mereka, dan mereka dapat menikmati petrol yang murah. Mereka menikmati keistimewaan sebagai rakyat Malaysia. Tetapi pada sesuatu keadaan yang lain, kiranya mereka ingin menikmati keistimewaan yang ditawarkan oleh kerajaan Thai kepada rakyat mereka, orang yang sama tiba-tiba menjadi orang Thai. Mereka boleh tunjukkan kad pengenalan Thailand mereka, dan mereka menerima dan enjoy kesenangan atau keistimewaan yang ditawarkan oleh negara Thai. Dengan kata singkatnya, di dalam dunia ini kita ada perkara yang dual citizenship. Ada orang yang memegang 2 citizenship. Tetapi dalam keadaan ini kita sudah tahu memang tidak mungkin ada berlaku. Kita beri contoh yang sangat-sangat senang saja. Ada perkara, contohnya status perkahwinan. Adakah kita boleh kata saya separuh bujang, saya separuh berkahwin? Tanya si Kelvin tu, atau si Pastor Ashley, boleh tak? Kalau Pastor Ashley baru saja romantik melangsungkan majlis perkahwinan kan, bolehkah Pastor Ashley sekarang bila dia isi borang, atau apabila orang tanya dia, si Pastor Ashley atau Kevin, apakah status perkahwinan kamu? Kalau si Kevin kata atau Pastor Ashley kata, saya separuh bujang, saya separuh berkahwin, tengoklah sama ada telinga dia ada lagi tak minggu depan. Okey? Dan kalaulah pun si Kelvin tu kata, saya ini suami yang sangat-sangat baik, saya 99% berkahwin, saya simpan 1% bujang, jadi tak hilang juga telinga yang lain tu. Dia datang dengan tidak ada telinga, kan? Jadi ada status yang tidak boleh ada hybrid, tidak boleh, memang tidak boleh. Okey, jadi itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada orang boleh mengabdikan kepada Allah dan juga Mammon. Tidak ada orang yang boleh melayani 2 tuan. Okey, jadi kita teruskan. Kita juga nampak, okey, sorry ada gambar yang tidak boleh tunjukkan, mungkin tidak seiras dengan, okey. Jadi kita tahu bahawa perkara atas pagar itu tidak jadi untuk perkara ini. Gambar tu tak tunjukkan. Okey, tak apa. Okey. Alright. So, kerana kita meninjau tentang kewarganegaraan, baik kita belajar apakah kerajaan atau negara.
kita tahu dalam perkataan bahasa Melayu, kerajaan mendapat kata dasar mereka daripada raja. Dan dalam bahasa Inggeris, kerajaan disebut kingdom. Dan kita semua tahu kingdom dibina daripada dua perkataan. Satu perkataan king, iaitu raja, dan lagi satu perkataan adalah domain. Dan dalam mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, domain adalah kawasan yang dimiliki, dikuasai, ditadbir dan sebagainya oleh seorang atau sesuatu pihak, iaitu satu kawasan. Okey, dan kawasan itu ada seorang empunya dia, ada seorang tuan dan seorang raja. Dan raja itu difahamkan bahawa kuasanya pasti diakuri dan perintahnya diikuti dan pentadbirannya diterima oleh orang yang di bawah jajahan atau pimpinan dia, dan rencana dia disenangi. Dan kita tahu secara singkatnya ada dua orang yang Tuhan kisahkan. Cuma ada dua orang, sama ada orang duniawi atau orang surgawi. Dan di antara kedua-dua kerakyatan ini tidak boleh kita hybridkan. Di antara kita ada orang Cina, kita ada orang asli, dan kita ada kacukan orang Cinali. Okay? Itu sesuatu yang sangat manis kerana kita gabungkan latar belakang dan kebudayaan yang berlainan menjadi satu insan yang baru, dan juga tumbuhkan satu budaya yang baru. Okay? Dan tetapi dalam perkara kerajaan Tuhan itu tidak jadi. Tidak ada. Setiap orang mesti pilih. Seperti juga status perkahwinan. Sama ada kita orang bujang atau kita orang berkahwin. Kita mesti pilih satu di antara dua. Tak boleh dua-dua. Orang Cina ada satu pepatah yang kata, dan dua kaki pijak di atas dua sampan. Dua kaki pijak di atas dua sampan. Apakah akibatnya? Jatuh dalam air lah. Kan? Okey. Baik, kita fikiran baik-baik. Siapakah orang surgawi? Okey. Saya rasa kita semua minat dengan orang surgawi. Kerana kita semua memang sayangkan Tuhan Yesus. Dan kita mau menjadi orang surgawi, dan kita mau menjadi orang surgawi yang mengikut takrifan Tuhan Yesus, layak masuk ke dalam kerajaan dan disambut dengan pintu yang terbuka dan dengan suara yang mengatakan, marilah engkau yang diberkati oleh Bapa. Dan mengikut takrifan daripada Tuhan Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir dari air dan roh, tidak dapat masuk ke kerajaan Allah. Apa yang dilahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Dan kita tengok lagi satu takrifan daripada Tuhan Yesus daripada Matius 7, 3 ayat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, Tuhan Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sesuatu yang sangat membingungkan. Tidakkah saya sudah menjadi Kristian? Tidakkah saya menghadiri jemaat setiap hari Ahad? Tidakkah saya menyanyikan lagu pujian? Tidakkah saya melakukan mujizat-mujizat dengan nama Tuhan? Dan kenapa Tuhan Yesus sanggup berkata demikian? Adakah Tuhan Yesus telah mabuk minum alkohol? Tapi kita tahu tidak mungkin. Mesti ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Okey, mari kita teruskan. Mengikut Tuhan Yesus, rumusan siapa orang surga, iaitu orang yang mereka yang layak masuk dan mempunyai bahagian dalam kerajaan Tuhan. Dan apa yang melayakkan mereka? Mereka adalah orang yang lahir dari air dan roh. Apakah lahir dari air? Iaitu lahir air, iaitu kelahiran secara fizikal, yang bidan yang menyambut kita daripada rahim ibu kita. Kelahiran secara fizikal, iaitu kelahiran air. Dan kelahiran roh adalah kelahiran apabila kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita.
Itu adalah kelahiran dalam roh. Setakat ini saya nak masukkan sedikit istilah. Okey. Kerana kita adalah manusia seperti dalam rupa dan gambaran Tuhan. Tuhan ada Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita juga ada 3 triune being. Okay? So kita ada jiwa, kita ada roh dan kita ada tubuh. Apabila kita terima Tuhan Yesus, apabila kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita terima dia, roh kita terus dilahirkan semula dan menjadi anak Tuhan Yesus, menjadi anak Tuhan. Sepertinya dengan apabila si David dilahirkan oleh Ibu Doris, apabila dia dilahirkan, dia sepenuhnya manusia. Dia ada DNA, dia ada semua yang ada untuk jadikan dia manusia. Tetapi ada 2 lagi bahagian, iaitu untuk kita ada jiwa dan tubuh kita yang perlu kita belajar. Tubuh kita perlu ditumbuhkan, tubuh kita perlu dikembangkan supaya kita berfungsi dan juga mempunyai struktur sebagai anak manusia yang sepenuhnya. Seperti juga David, apabila dia bayi sebagai bayi, imagine kiranya David yang telah dilahirkan dan kiranya David dah boleh bercakap. David kata, saya sudah jadi manusia, saya tidak mau bertumbuh lagi. Apa yang berlaku? Dia tetap jadi bayi dan jadi bayi 10 tahun, dia jadi bayi lagi. Masih pakai kain lampin. Oh, cuy, touchwood. Okay. Oh, haleluya, itu tidak berlaku kan? Kerana si David bertekad untuk bertumbuh. Itu adalah yang jadi masalah. Kita di antara orang yang percaya kepada Yesus Kristus, apabila kita terima Tuhan Yesus, kita tidak boleh leka sehingga kita just duduk sana, goyang kaki dan tunggu sehingga masa kita masuk ke kerajaan Tuhan. Kerana seperti ibu tidak mau atau ayah tidak mau anak mereka lepas dilahirkan menjadi bayi dan terus tinggal seperti bayi. Kita, orang yang Tuhan Yesus yang membukakan pintu itu adalah orang surgawi yang telah dilahirkan menjadi anak Tuhan dan terus bertekad dan rajin untuk bertumbuh dan dikembangkan sebagai seorang yang mempunyai kepenuhan Tuhan Yesus. Yang lagu yang kita nyanyikan, ku mau menjadi sepertimu Yesus. Itu adalah cabaran kita. Okay? Dan ada satu pepatah English yang sangat biasa kita tahu, Jesus is the Lord of all or not all. Not at all. Lord Jesus is the Lord of all or not at all. Sama ada saya bagi Jukang, dia akan tengok sama ada saya ini isteri kepada dia atau langsung tidak. Saya tidak boleh kata separuh-separuh. Jadi dalam translation, Yesus ialah Tuhan atas kesemuanya dalam hidup kita atau tidak langsung. Okey, jadi orang surgawi adalah warga kerajaan Tuhan dan yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, tidak menduakan Tuhan, tidak menduakan orang yang mereka taati. Itu adalah orang surgawi. Maka dalam kerajaan Tuhan maksudnya adalah satu kawasan yang dimiliki, dikuasai dan ditadbir oleh Tuhan. Buku Wahyu telah nyatakan sedikit gambaran kerajaan Tuhan. Di dalam gambaran Tuhan, kerajaan Tuhan tidak ada air mata. Siapa nak? Atau ada yang tidak mau? Dalam kerajaan Tuhan tidak ada duka cita, tidak ada air mata. Di dalam kerajaan Tuhan, si iblis langsung tidak boleh membahayakan kita. Adakah di antara kita yang tidak mau kerajaan ini? Dan Wahyu juga katakan di kerajaan Tuhan, di dalam kawasan yang diperintah oleh Tuhan Yesus, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan kita juga tahu kerajaan Tuhan menambalkan Tuhan Yesus sebagai Raja.
ia disebut di dalam banyak tempat di dalam Alkitab. Maka di dalam kerajaan Tuhan, kuasa Yesus diakuri, perintah Yesus diikuti, pentadbiran Tuhan Yesus diterima, dan rencana Tuhan Yesus disenangi. Itu adalah takrifan orang surgawi. Dan secara ringkasan sampai setakat ini, kita tahu ada di antara dua jenis orang surgawi. Dan orang surgawi adalah orang yang mengaku hanya Tuhan Yesus, tidak ada campur-campur, hanya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan saya, yang menjadi Tuhan saya. Hanya perintah Tuhan Yesus yang saya sukai, hanya perintah dan juga kuasa Tuhan Yesus saya akuri. Itu adalah ciri-ciri orang surgawi. Dan dalam pengalaman saya sebagai cikgu, hampir setiap hari saya tahu bukan semua orang, bukan semua murid yang memanggil diri mereka pelajar itu adalah pelajar. Okey? Ada di antara mereka panggil mereka pelajar. Kenapa? Kerana kiranya mereka mengaku diri mereka sebagai pelajar, mereka tidak perlu pergi kerja. Dan mereka boleh menikmati duit saku secara free daripada ibu bapa atau penjaga mereka. Dan sebagai pelajar, sehingga telefon dan data mereka dibayar oleh ibu bapa atau penjaga mereka. Itu adalah keistimewaan jadi pelajar kan. Dan apabila sampai ke waktu peperiksaan, apabila sampai ke waktu buat kerja rumah, tiba-tiba mereka kata, saya bukan pelajar, saya sibuk ni. Okey, jadi saya tahu kenapa ada tu. Jadi bukan semua orang yang panggil mereka diri pelajar, ada kala bukan pelajar. Ada yang pergi sekolah untuk cari boyfriend, ada juga yang pergi sekolah nak cari girlfriend. Betul tak? Ada yang pergi sekolah bukannya untuk nak belajar, ada agenda udang di sebelah batu. Kan? Okey, jadi ada 3 kali Tuhan berbicara dengan pedih hati saya rasa. Tuhan dalam 3 tempat yang berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi kita mohon agar kita semua tidak jatuh ke dalam golongan ini, kerana kita semua ingin disambut dengan pintu terbuka. Biarlah kita semua dengan kasih karunia dan kuasa Roh Kudus, biarlah kita adalah orang yang memuliakan Tuhan dengan bibir dan mulut kita, dan hati kita begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kerana kita tahu ada kedua penutup kepada perjalanan kita, baik sebelum kita kesal, baik kita uji diri sendiri. Okey, baik kita uji kita sendiri. Sebab itu ujian itu bagi cikgu, kita tahu betapa pentingnya. Dan selalu saya menasihatkan anak-anak murid, saya katakan, kalau taraf untuk dapat A star untuk IGCSE adalah ini, baik kita uji kita dan siapkan diri kita supaya kita menjangkau taraf ini. Itu adalah memastikan pasti kita tidak kesal. Okey, jadi biarlah kita uji sendiri sebelum peperiksaan yang sebenarnya berlaku, sebelum peperiksaan sebenar datang. Biarlah kita buat ujian percubaan ke atas diri kita sendiri. Okey, dan bagaimana kita boleh uji? Saya nak bagi satu kenyataan dulu. Saya akan cadangkan 3 cara. Tetapi ingat, 3 cara itu untuk kita selidiki dan uji diri sendiri, ya. Uji kita diri sendiri. Bukan ambil ujian itu dan kata, tengok brother so tu, kamu fail ni, okey, ini kamu sedang fail ni, atau okey, Sister Elia, kamu dah fail ini. Bukan nak menghakimi satu sama lain, tetapi ketiga-tiga panduan ini untuk menghakimi kita sendiri. Okey, supaya kita boleh pass exam kita. Okey, jadi kita ambil panduan daripada Paulus yang berkatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Tuhan Yesus. Seiras dengan lagu yang kita nyanyi, ku mau menjadi seperti Yesus. Okey,
kita nak berpadanan dengan Yesus. Dan saya singkatkan dalam akronim on par with Jesus. We want to be like Jesus. Okay, saya saja gunakan PAR, iaitu maksud dia berpadanan. Dan apakah 3 ujian ini? 1, PAR. Dan P bermaksud uji siapakah diri kita, siapakah peribadi kita. P untuk personhood, siapa diri kita. Okey, dan tanyalah kita, siapakah saya? Okey, dan A adalah apakah yang akan aktifkan aktiviti saya? Okey, dan R, role, apakah peranan saya? Setiap hari, setiap petang, setiap malam, apakah PAR saya? Adakah peribadi saya, apa yang aktifkan saya, dan peranan yang saya mainkan sepadan dengan Injil dan rupa Tuhan Yesus. Okey, dan kita pergi kepada peribadi, personhood. Siapakah saya? Adakah saya seorang yang daging atau orang yang roh? Okey, dan kita tahu dalam Galatia yang mengatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita tahu roh kita memang telah dilahirkan sebagai anak Tuhan, tetapi jiwa kita masih lagi boleh jadi dengki, jiwa kita masih boleh jadi marah, jiwa kita masih lagi pendek kesabaran. Kalau pastor tak telefon saya, aku nak tukar church lah. Kalau Sister Sally, bila saya nak ambil makanan dekat masa pot bless tu, Sister Sally dengan tidak sengaja, Sister Tabitha, itu kita simpan untuk Sister Doris. Okey, ingat ni aku ni pengemis ke? Okey, kita ada lagi masalah tu kan. Jadi biarlah kita bukan hidup mengikuti daging, tetapi mengikut roh. Dan kita tahu soalan yang sangat senang kita boleh tanya kepada diri kita, siapakah saya apabila saya seorang diri? Tak ada CCTV tengok saya, tidak ada pastor yang di bersama saya, tidak ada orang lain. Apakah siapa saya? Okey, dan kita akan tengok dalam Galatia 5:19 ke 12. Okey, kita minta David tolong klikkan dan kita bacakan ayat di dalam itu. Dalam Galatia dia berikan 2 gambaran. Perbuatan daging adalah nyata, iaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahawa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Tuhan. Tuhan menasihatkan kita, saya tahu kamu telah terima saya. Bolehkah kamu bertumbuh supaya jiwa dan tubuh kamu disucikan, supaya tidak lagi enjoy, tidak lagi sembunyikan keseronokan untuk enjoy perbuatan daging ini. Dan kita balik kepada tolong David tekankan back ya. Okey, dan kita tengok apakah gambaran yang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging. Okay, that is what I keep doing it every day. Okay, menyalibkan daging, crucify. Okay, menyalibkan daging. Bahawa segala hawa nafsu dan keinginan dia, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendeki. Okey, kita balik kepada, so kita tahu orang surgawi adalah orang yang setiap hari, yang setiap waktu berwaspada dan
menyerahkan diri mereka disucikan oleh kuasa Roh Kudus dan kasih karunia supaya daging mereka disalibkan dan oleh mereka berhidup mengikut roh. Okey, dan saya ada cadangkan beberapa soalan ini kita boleh gunakan untuk dan uji diri kita sendiri. Okey, kalau bukan jawatan atau tanggungjawab, apakah budi bicara saya? Kalau saya bukan seorang pastor, adakah saya masih lagi belajar, rajin belajar Alkitab? Kalau saya tidak diberi amanah untuk berkhotbah, adakah saya masih lagi begitu rajin untuk belajar firman Tuhan? Okey, dan soalan yang kedua, pada waktu bos atau ibu bapa saya tidak tahu apakah aktiviti saya, contohnya laman web apa yang saya layari, apakah cara saya bekerja dan lain-lain. Ini adalah cadangan soalan yang kedua, kita boleh uji. Contoh yang ketiga, adakah saya melakukan sesuatu yang saya takut diketahui orang lain sehingga saya perlu sembunyikan dia? Mari kita uji diri kita. Adakah kita di bawah jawapan kepada soalan ini adalah ya, saya ada. Okey, kiranya ada, bertobatlah kita semua. Kerana itu adalah tanda-tanda daging masih lagi berkuasa di atas kita. Dan kita pergi kepada ujian yang kedua. Aktifkan, diaktif. Apa yang mendorong saya? Apa yang mendorong saya? Dan mengikut, adakah kasih Kristus yang mendorong kita atau benda-benda lain? Okey, adakah perkara yang kalau dia bayar saya $1 million, saya akan mengikuti dia walaupun melakukan kerja yang tidak disenangi Tuhan? Adakah duit yang mendorong saya? Okey, kita tanyakan. Dan dalam firman Tuhan 2 Korintus, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, Paulus mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, kerana kami telah mengerti bahawa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan seterusnya. Dan Paulus sedar bahawa kerana Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, dan kuasa yang mendorong dia adalah kasih Tuhan Yesus. Kita pergi kepada soalan-soalan praktikal yang kita boleh tanya diri sendiri. Satu, apa yang menguasai atau mendorong saya untuk berkata yes, ya kepada sesuatu, dan berkata no kepada yang lain? Apa yang menjadi panduan? Kiranya si Sally telefon saya, Sister Tabitha, malam ini ada persekutuan doa. Saya akan buat jawapan yes atau tidak, kan? Apakah yang panduan yang menentukan saya punya yes dan no? Dan soalan praktikal kedua, dalam pengurusan masa, apa yang menentukan apa yang perlu diberi prioritas dan apa yang perlu direndahkan keutamaan dia? Ujilah kita diri dengan soalan ini. Apa yang mendorong kita? Adalah keinginan, adakah keinginan atau keselesaan diri kita? Saya percaya kalau ikut keadaan keselesaan pastor dengan Sis Doris, 2 hari yang lepas mereka suka tinggal dekat rumah. Mereka tidak mahu bersusah-susah pergi ke kampung lamai dan buat kerja-kerja yang begitu letih. Okey, jadi apakah kuasa yang mendorong? Dan lagi satu, apa yang mendorong saya lebih suka sesuatu daripada yang lain? So, apakah yang menguji kita? Okey, ujilah kita dengan panduan yang kedua. Dan kita pergi kepada yang terakhir. Apakah peranan saya? Adakah dalam aktiviti saya melakukan aktiviti untuk kepentingan saya dan keluarga saya sahaja, atau ada lagi tubuh Kristus? Dan mengikut Alkitab yang mengajar kita selaku orang yang telah dilahirkan sepenuhnya seorang anak manusia, dan kita dalam perjalanan membangun, dalam perjalanan dilatih, dalam perjalanan dididik, dalam perjalanan dibangunkan sebagai menjadi seorang Kristus yang dewasa. Tuhan telah berajar kita, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan firman terus berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara
Kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu adalah ujian ketiga. Apakah peranan saya? Dan apakah peranan saya dalam cara saya menguruskan masa, dalam cara saya membuat pilihan yang mana lebih penting, yang mana kurang penting? Adakah saya hidup mengikut kepenuhan tubuh Yesus? Ini adalah soalan praktikal. Contoh pertama, adakah saya pembawa damai di mana saja saya pergi? Adakah saya pembawa damai? Okay, am I the peacemaker? Dan dalam Matius 5 dia kata yang peacemaker adalah orang yang disebut anak-anak Allah. Peacemaker adalah orang yang dipanggil anak Allah. Okay, dan soalan kedua, adakah saya lebih suka dilayani atau melayani? Sebab seperti Tuhan Yesus berkata dalam Markus 10, dia kata anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jika kita ingin dewasa menjadi seperti Tuhan Yesus, jom kita sama-sama rajin dan lebih peka untuk melayani orang lain dan bukan menunggu di sana dan tunggu dilayani. Okey, dan soalannya seterusnya, adakah saya membangunkan tubuh Kristus? Walaupun saya bukan pastor, ada apa yang boleh saya lakukan untuk membantu pastor saya? Walaupun saya bukan seorang yang boleh berkhotbah atau bernyanyi atau main muzik, ada apa yang boleh saya tolong? Bolehkah saya tolong aturkan kerusi? Adakah saya boleh tolong cuci jamban? Adakah apa yang boleh saya cuci pinggan? Ada apa yang boleh saya buat untuk membangunkan Kristus Yesus, supaya kita boleh, apakah peranan saya meningkatkan pertumbuhan tubuh Kristus? Sama-sama kita bertumbuh, sama-sama kita menjadi matang dan dewasa dalam Tuhan Yesus. Dan akhirnya, okay, jadi kita tahu di antara dua golongan ini, kita sudah tahu golongan mana yang kita mau jadi orang sorgawi. Dan juga orang sorgawi adalah orang bukan sahaja dilahirkan dan sebutkan kita Kristian dan tunggu masa pergi ke sorga, tetapi orang yang telah dilahir dan rajin belajar dan rajin salibkan daging mereka, dan orang yang prioritas kedewasaan mereka rohani, supaya mereka juga boleh membantu kedewasaan tubuh Kristus secara keseluruhannya. Okey, dan kita kesimpulan ujian pertama, peribadi, siapa kita? Bolehkah kita melalui ujian semakin mengingatkan kita, dan Roh Kudus semakin menyucikan kita, supaya kita boleh sebut kita orang yang hidup oleh roh dan tidak menurut keinginan daging. Dan apa yang mendorongkan kita? Apakah kita semua boleh mendorong satu sama lain supaya kasih Kristus yang mendorong kita? Kasih Kristus, bukan uang, bukan benda-benda lain, tetapi kasih Kristus yang menguasai kita sehingga kita mengatur prioritas kita dan cara pengurusan masa kita. Dan juga yang terakhir, apakah peranan saya? Adakah saya fokus dan ingin menyumbangkan dan ingin melayani supaya tubuh Kristus mencapai kepenuhan dalam ukuran kemuliaannya? Okey, dan kita nak tutupi, tidak ada gambar juga, tidak apa. Okey, mari kita tahu dan kita ambil nasihat daripada si David bukan David Bian, si David, Raja David. Okey, dalam Mazmur yang kata, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Okey, kerana itulah ini adalah satu perjalanan yang kita ambil selama kita hidup di dalam dunia ini. Saya percaya tidak ada orang yang dapat graduate. Tidak ada orang yang boleh kata saya telah graduate semuanya. Okay? Oleh kerana itu, seperti Sister Rozini yang kata, kita perlu bersekutu satu sama lain. Kita perlu ingat satu sama lain. Tabitha,
kamu ni kan orang surgawi, jangan marah-marah macam tu. Kan saya perlukan fellowship daripada Sister Rosini. Dan kalau saya lupa, Akiong boleh kata, hari itu apa you cakap? Apakah peranan kamu? Perlu ingatkan satu sama lain. Okey, kan itu manis? Okey? Ya, okey. Jadi akhirnya marilah kita bekerjasama satu sama lain, mengasihi satu sama lain, mendorong satu sama lain dan doa untuk satu sama lain dan sentiasa sedia melayani. Dan bukan orang yang duduk di sana dan tunggu dilayani, sehingga kita semua satu hari nanti kita sama-sama berdiri di pintu yang terbuka, yang mengatakan, hai KBM, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Jangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih atas kasih-Mu dan Engkau telah berikan kita panduan, dan bukan sahaja panduan Engkau berikan, malah Engkau telah berikan Roh Kudus yang diam di dalam setiap pribadi kita. Biarlah Roh Kudus sentiasa menyucikan jiwa kita supaya semakin menjadi jiwa Yesus dan menguatkan tubuh kita supaya daging kita disalibkan dan hanya Roh yang menguasai dan mendorong setiap pribadi. Biarlah gereja-Mu ditumbuhkan dan mencapai kedewasaan. Biarlah setiap pribadi di sini dapat mendengar seruan yang manis yang Engkau sambut setiap pribadi di sini dengan firman yang berkata, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berkati setiap pribadi yang menerima firman Tuhan ini. Biarlah kami semua dibangunkan supaya kami mencapai kedewasaan rohani dan kita mencapai kesihatan secara fizikal, dan kita sentiasa bersedia untuk bergerak untuk melayani satu sama lain dan menumbuhkan tubuh Tuhan Yesus yang penuh kematangan dan penuh ukuran seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dan dengan dalam nama Yesus kami berdoa, dan semua orang surgawi berkatakan amin. Haleluya.